Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaat mubarak pada semua. Okay, sekali lagi saya live di sini because tadi I dah buat video about berapa minit about 17 minit, but unfortunately tak boleh upload di grup ini. So terpaksa buat live sekejap to share this detail lah tentang solat istikharah, insyaAllah. Okay, sejak 2 minggu kemarin mungkin secara kebetulan, tapi bukan kebetulan everything yang terjadi ni semua daripada Allah Allah gerakkan, Allah dah set apa yang akan terjadi, siapa yang kita akan jumpa, siapa yang akan kita discuss dan sebagainya. Jadi sejak 2 minggu kemarin tu ada sekitar 8 orang discuss with me about solat istikharah. Ada yang tanya tentang macam apakah tanda-tanda solat istikharah, apakah dalam mimpi, ada banyaklah berkaitan istikharah. Jadi di sini I try to make it short, try to pendekkan penjelasan yang simple, garis besar dia, because kalau nak jelaskan secara detail tu memang agak dalam banyak dia punya pecahan, banyak dia punya huraian, banyak dia punya kefahaman yang kita harus faham. Jadi tentang solat istikharah ni biasanya untuk kita membuat pilihan. Tak kira lah kita nak buat pilihan antara dua perkara tu, ataupun kita ada satu perkara yang kita ingin lakukan dan kita ingin membuat keputusan. Jadi kita lakukan istikharah dan minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang kita pilih ni tidak memudaratkan diri kita dan bisa menjadi manfaat pada diri kita dalam agama kita, iman kita, dunia dan akhirat. Jadi bila katakan pada about solat istikharah ni, banyak yang understand tentang bila lakukan istikharah ni dia tunggu tanda-tanda daripada Allah. Ada kebanyakan daripada kita tunggu mimpi. Kalau mimpi tu macam mana tanda dia, aku belum lagi dapat mimpi. That means belum lagi dapat jawapan daripada Allah. Daun jatuh. Okay, ini juga kuasa Allah. Daun jatuh pun kuasa Allah. Allah dah tetapkan pukul berapa, minit ke berapa, daun mana yang jatuh semua. Okay, jadi tentang istikharah, penjelasan yang simple untuk kita understand ni. Kalau kita nak harapkan daripada mimpi, sebenarnya tak semua orang boleh terima dia punya apa ni, dia punya sign ataupun tanda jawapan daripada melalui mimpi, kerana setiap orang tu Allah beri jawapan ataupun menentukan sesuatu tu dengan cara-cara yang berbeza. Jadi kita nak kena faham tentang itu dulu. Kalau kita katakan tentang mimpi tu dalam Islam ada 3 bahagian. Kalau ni I pernah jelaskan dulu. Sebenarnya tentang istikharah pun I pernah jelaskan dalam video-video, I think tahun kemarin atau 2 tahun kemarin. Kalau cari di dalam grup ni insya-Allah ada. So kalau mimpi, garis besar, yang pertama mimpi baik. Okey, segala mimpi yang baik-baik itu, yang menyenangkan kita, itu semua datangnya daripada Allah. Tak mungkin Allah beri kita mimpi yang membuat kita takut, seram, khawatir dan sebagainya. Dan yang kedua, mimpi buruk. Apa saja pun mimpi buruk itu datang daripada syaitan yang ingin dengan tujuan dia untuk menakut-nakutkan kita, timbul rasa was-was, curiga dan tidak yakin dengan pemberian daripada Allah. Dan yang ketiga tu mimpi yang tak ada makna, macam sekejap kita mimpi kat sini kat sana tak jelas. Itu ataupun berkaitan dengan pekerjaan kita yang kita lakukan, itu kerana salah satu point di otak kita tu kerana kita capek, terlalu penat, kita terlalu banyak fikiran dan kita tidur, mimpi tu terbawa apa yang kita fikirkan. Jadi itu tak ada efek lah apa-apa. Dan sebenarnya kalau mimpi nak
nak kita jelaskan tentang mimpi ni pun ada lebih banyak lagi penjelasannya. Tapi itu garis besar yang I dapat share. Okay, berbalik pada solat istikharah. Okay, I kasih contoh. Sekarang I dapat ada, I lagi minta pekerjaan. So ada company nombor 1 dan company nombor 2. Jadi kedua-dua company ni I dapat pekerjaan ni. Jadi yang satu mungkin lebih dekat daripada tempat tinggal I, lagi satu jauh. Dan tapi company yang dekat dengan rumah saya ni, gaji dia lebih kecil daripada company yang lagi satu. Company nombor 2 agak jauh tapi gaji dia lebih besar. Tapi benefit dia lebih banyak daripada ni. Jadi kedua-duanya ada plus minus. Jadi bila kita nak buat pilihan, kita lakukan istikharah, kita harus kosongkan fikiran kita dan hati kita. Maksudnya kita tak boleh buat pilihan walaupun 1% terhadap salah satu company ni. Contoh saya dah buat, saya dah buat di dalam fikiran saya, okey mungkin aku nak pilih company nombor 1 ni. So bila I buat solat istikharah, I minta pilihan, itu akan cenderung kepada company nombor 1 kerana I dah buat pilihan. Melainkan I cuma tak ada pilihan company lain, I cuma ada satu company je dan I nak tahu whether company ni yang I kerja ni baik untuk diri saya ataupun tidak. Then I lakukan istikharah. Okay. Dan step yang kedua yang kita harus faham, bila kita buat pilihan tu, bila kita buat pilihan antara dua company ni, kita tidak semestinya kita lakukan istikharah tu kita dapat jawapan daripada mimpi ataupun tanda-tanda. Kita jangan mengharapkan tanda. Apa yang kita harus lakukan adalah keyakinan kita pada Allah. Jadi bila kita buat solat istikharah, bermakna kita serahkan segalanya pada Allah untuk Allah membantu kita membuat pilihan. Jadi bila kita dah lakukan istikharah beberapa hari, dan kita sekarang company tu ada di depan mata kita dua-dua, company A dan company B. Jadi bila kita nampak company ni, kita masih belum lagi dapat jawapan ataupun tanda-tanda. So apa yang kita harus lakukan, kita istighfar. Setelah istighfar beberapa kali, kita mulakan dengan bismillah dan kita buat pilihan itu. InsyaAllah itu adalah apa yang Allah gerakkan untuk kita membuat pilihan itu. Itu gerakan daripada Allah dan kita yakin bahawa pilihan yang kita buat tu datang daripada Allah. Contoh, I pilih company nombor 2. Setelah I istighfar, I kata bismillah, aku akan pilih untuk bekerja di company ni. Okey. Jadi kita harus yakin bila kita dah ucapkan, dah lafazkan istighfar dan mulakan dengan bismillah untuk membuat pilihan, kita harus yakin 100% yang pilihan yang kita buat ini adalah gerakan daripada Allah. Jadi kita teruskan. Dan itu tidak semestinya bila kita buat pilihan itu dan bila ada ujian datang, kita fikir, oh ini mungkin ujian ni adalah satu petunjuk daripada Allah, perkara ini, company ini tidak baik untuk aku. So itu kesilapan manusia. Bila kita nampak ada sesuatu yang terjadi, ujian, kita ambil itu bukan sebagai ujian, tapi kefahaman kita tu adalah satu halangan yang Allah tunjukkan. Lagi-lagi kalau kita dalam urusan dengan manusia, mungkin urusan bisnes. Jadi I ada berurusan bisnes dengan A dan I juga ada urusan bisnes dengan B. Jadi bila I ada urusan bisnes dengan A, orang B ni mungkin sampaikan dengan I, dia kata, oh orang A ni tak bagus, dia mungkin dia penipu atau apa-apa, ada masalah. So I dan dia biasalah orang tunjuk bukti apa ni semua. So I harus yakin bahawa bila I buat keputusan, tidak semestinya keputusan yang I buat tu apa yang Allah pilih tu tidak akan ada masalah. Even if I kerja di company nombor 2 yang I pilih tadi, pasti ada masalah. Mungkin masalah dia salah satu pekerja tu tak suka kita, benci kita, ataupun bos buat kita susah, ataupun banyaklah masalah. Jadi kita harus ambil itu sebagai satu ujian
Dan ujian itu tujuan Allah beri kita ujian itu untuk kita belajar dalam hidup kita. Kita belajar, kita mencari solusi supaya kita dapat lalui ujian itu. Kita jangan ambil ujian itu sebagai satu alasan dan kita fahamkan ini sebenarnya halangan. Allah menghalang aku. Jadi sama juga kes dengan orang yang ada berurusan dengan manusia lain ya. Kalau B kata pada I orang A ni dia ada lakukan ini waktu berurusan bisnes. Apa yang I akan katakan, mungkin orang B dengan orang A ni memang ada masalah, tapi orang A dengan I tak ada masalah. So kenapa I harus terima apa yang orang B katakan? Itu yang first I harus fikir. Apakah tujuan dia ni untuk membuat aku bermusuhan dengan A, ataupun apakah tujuan? Jadi kita setiap sesuatu yang terjadi itu kita harus tahu apakah tujuan orang tu menyampaikan kita ini. Apakah dia benar-benar ingin menasihat ataupun ingin merosakkan hubungan silaturahim. Kebanyakan kes dia ingin merosakkan silaturahim, bukan menyelamatkan. Because kalau orang ingin menyelamatkan, orang B akan sampaikan kepada saya seperti ini. Sudahkah kau tahu tentang A, tentang bisnes dia? Sudahkah everything clear? Because kalau boleh, cuba siasat, cuba make sure everything is okay before kau lanjutkan. Okay, nasihat dia seperti itu. That means orang B ni untuk sampaikan dengan I untuk berhati-hati membuat bisnes dengan orang A. Jadi itu nasihat. Okay, itu kita boleh ambil. Jadi kita harus berhati-hati, itu je. Tapi kalau dia sampaikan orang A lakukan ini, orang A, yang pertama dia membuka aib orang. Yang kedua, niat dia tu untuk jangan sampai I berurusan bisnes dengan orang B kerana masalah yang dia ada dengan orang A, yang antara A dengan B. Jadi itu sebenarnya tujuan yang tidak baik. Jadi kita harus faham daripada situ. Lagi satu contoh, bila orang kata apa ni, aku ada bukti orang A ni pernah laku gini. So apa yang I harus lakukan, ada dua pilihan. Yang pertama, I harus stop dia, orang B ni, daripada menyampaikan semuanya pada I. Okey, ada bukti apa? Okey, itu urusan antara kau dengan A, aku tidak mau ambil tahu. Tapi sekiranya I dah tahu semuanya apa yang dia ceritakan, I dah tahu, I harus minta klarifikasi daripada orang A. Aku dapat tahu perkara ini. Apakah ini benar? Okey, seorang Muslim yang adil, dia akan mendengar daripada dua belah pihak. Tapi orang Muslim yang tidak adil, dia tidak akan mendengar daripada dua belah pihak. Dia akan fokus pada, dia akan percaya apa yang dia terima dan dia tidak mau sampaikan. Jadi dia tidak dapat penjelasan daripada dua belah pihak dan dia membuat satu keputusan dengan based on daripada satu belah pihak. Jadi itu seorang Muslim yang tidak adil. Jadi kita nak kena faham tentang ini. Bila kita, contoh kita dah buat pilihan, dah lakukan istikharah, kita dah berusaha untuk serahkan segala ini pada Allah. Jadi bila perkara-perkara begini datang pada kita, perkara-perkara negatif, kita harus tanya diri kita sendiri. First kita istighfar dan kita tanya diri kita sendiri, apakah perkara ini benar ataupun tidak. Jadi mungkin kita tak boleh fikir yang ini mungkin satu petunjuk daripada Allah. Allah ingin tunjukkan sebenarnya orang A ni tidak baik. Itu sebenarnya bukan petunjuk. Okay, kita harus faham petunjuk tu apa dan apa itu kebenaran dan sebagainya. Jadi bila kita tahu sesuatu, kita harus istighfar. Dan kalau kita takut nak klarifikasi dengan orang A, mungkin takut dia tersinggung ataupun apa, kita tak tahu bagaimana ingin menyampaikan, kita berbalik pada istikharah. Kita lakukan istikharah sekali lagi, minta petunjuk pada Allah apakah perkara ini benar ataupun mungkin fitnah. Dan seperti kita sebagai umat Islam, kita tahu fitnah di akhir zaman. Rasulullah pernah sabda. Jadi ada di dalam hadis, waktu akhir zaman, orang-orang pembohong ni akan banyak pengikut. Banyak orang percaya pada pembohong. Tapi orang-orang yang jujur akan dianggap pembohong. Jadi kita tahu fitnah akhir zaman. Kita tahu hadis itu tapi kita tidak rujuk pada hadis. Kita ikut perasaan kita dan kita punya persepsi, kefahaman kita, dan kita mula seuzon dengan orang itu yang tidak tahu apa-apa. Jadi kita harus faham apabila kita melakukan istikharah,
Dan kita sebelum kita membuat pilihan, kita sudah istighfar dan mulakan dengan bismillah. Kita harus yakin bahawa apa pun yang akan terjadi itu yang terbaik untuk kita. Itu yang Allah pilihkan, dan segala sesuatu yang terjadi itu sebenarnya satu ujian yang Allah berikan untuk kita tempuh ujian itu, barulah kita nampak apa di depannya. Ini I kasih satu contoh yang simple. I lagi naik bas, naik bis, dan bis ni ada masalah. Jadi mungkin uh, orang ramai penumpang dan AC-nya, aircon-nya rosak. Jadi kepanasan di dalam bis. Itu satu ujian. Jika dan itu tujuan I ni nak pergi masjid, nak mengerjakan solat, nak membuat satu ibadah. Jadi bila kita, biasanya orang buat istikharah ni, dia nak lakukan sesuatu ibadah. Jadi bila kita dah tahu kita punya tujuan tu berkaitan dengan ibadah, kita tahu kita nak ke masjid, nak mengerjakan solat Jumaat, dan waktunya dah ditetapkan. Kerana kepanasan dalam bas yang tak ada aircon, kita membuat keputusan, tak apa, aku harus turun. Bas ni terlalu ramai orang, aku dah panas, aku tak boleh dapat solusi. So kita fikir solusinya kita harus berhenti, turun, ambil bas yang lagi satu. Kita berfikiran mungkin aku ada waktu lagi untuk sampai ke masjid sebelum solat Jumaat bermula. Jadi kita pun turun. Orang-orang lain pun ada pemikiran yang sama. Mereka turun. Tunggu lagi satu bas. So lagi satu bas datang pun sama. Orangnya ramai. AC-nya enggak ada problem, aircon ni tak ada problem, tapi orangnya ramai. Kerana semua orang turun, bas itu kepanasan, enggak ada aircon. Jadi semua naik bas yang lain itu. Jadi bas lagi satu tu penuh, kita tak dapat naik bas lagi satu dan kita harus tunggu. Akhirnya kita hilang kesempatan kita beribadah tu, hilang kerana keputusan yang kita ambil, kerana kita tidak mahu melalui ujian yang Allah berikan, iaitu ujiannya tak ada aircon dalam bas. Jadi kesilapan ni pada diri kita. Jadi bila kita buat istikharah, kita dah istighfar, kita dah mulakan dengan bismillah untuk membuat satu pilihan, tidak bermakna tidak ada ujian. Pasti ada ujian. Jadi bila ada ujian tu, kita tak boleh berhenti. Bila kita berhenti, bermakna kita tak yakin dengan pilihan yang Allah buat, kita tak yakin dengan solat istikharah yang kita lakukan, kita tak yakin dengan istighfar kita tak yakin dengan pilihan yang kita buat. Jadi keyakinan kita pada Allah tu dah berkurang. That means keimanan kita kurang. Jadi problem kita tu pada kita punya iman dan juga pada kita punya keyakinan terhadap Allah. Jadi kita harus faham, bila kita buat satu pilihan, kita dah lakukan istikharah, kita jangan harapkan sign, tanda dalam mimpi atau apa. Kita harus yakin bila kita buat pilihan, itu yang Allah dah gerakkan hati kita untuk membuat pilihan itu. Kerana tidak mungkin Allah gerakkan kita untuk membuat pilihan untuk memusnahkan hidup kita atau menzalimi hidup kita. Allah tidak akan lakukan itu. Yang menzalimi diri kita adalah kita sendiri. Jadi kalau orang yang biasanya orang yang menikah, sebelum dia nikah dia buat istikharah, apakah suami ini, lelaki ini ataupun perempuan ini baik untuk diri dia dalam segi agama, ibadah di dunia dan di akhirat. Pun sama juga, tidak semestinya kita dah lakukan istikharah dan kita dah menikah, dan bila ada masalah kita berhenti. Kita cakap, oh mungkin isteri aku tak bagus, suami aku tak bagus, dia zalim aku, dan kita berhenti, kita minta cerai. Bermakna masalah dia pada diri kita, bukan pada Allah. Kerana kita tak yakin apa yang kita buat ini, lakukan istikharah dan apa yang kita pilih ni, kita tak yakin bahawa ini sebenarnya pilihan terbaik untuk kita, yang Allah pilihkan. Kita ambil itu sebagai satu oh ni petunjuk, Allah beri aku petunjuk yang benda ni tak baik. Sedangkan pada permulaan kita lakukan istikharah, kita dah yakin pada Allah, dan dalam perjalanan itu keyakinan kita pada Allah hilang. Kerana ujian itu kita ambil sebagai, bukan ujian tapi sebagai satu petunjuk daripada Allah. Jadi kefahaman kita yang berbeza. Di situlah syaitan akan masuk ke kita dan berbisik dengan kita, ni mungkin because I tak kenal syaitan. Mungkin syaitan akan katakan, tengok Allah dah tunjukkan ni satu petunjuk, benda ni tak baik, suami kau tak baik, isteri kau tak baik,
kau tak pekerjaan ini tak baik, bisnes partner kau tak baik, ini satu petunjuk daripada Allah. Allah nak selamatkan kau. Kalau kita ambil bisikan syaitan seperti itu, akhirnya kita akan uh, keyakinan kita pada Allah akan hilang, iman kita akan hilang kerana kita percaya pada uh, all those negatif. Kerana Allah tidak akan kasih kita negatif. Allah selalu uh, beri positif vibe to dia punya hamba-hamba. Jadi bila kita ada sesuatu ujian, perkara terjadi, walau seburuk apapun, kita harus tahu ini adalah satu ujian, dan ujian ini sebenarnya Allah ingin mengajar kita bagaimana mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Dan kenapa Allah beri kita ujian itu? Kerana bila kita dapat solusi untuk menempuh ujian itu, kita dapat atasi masalah itu, insya-Allah ke depannya ada orang yang akan melalui perkara yang sama seperti kita, hampir sama, dan orang itu akan datang pada kita dan kita akan beritahu dia apa yang kita lakukan waktu kita mempunyai masalah itu, ujian seperti itu. Jadi itu yang kita harus lakukan. Jadi sesiapa yang melakukan istikharah, dah buat pilihan dan akhirnya dia ambil sesuatu itu sebagai, oh ni mungkin petunjuk daripada Allah. Tidak ada mungkin kita harus pasti, because dalam agama ni tak ada mungkin ini, mungkin tidak ada mungkin. Kita harus pasti, dan Islam ini adalah agama agama yang kita wajib ikut every single setiap setiap hukum yang Allah dah tetapkan. So Islam bukan agama prasmanan ataupun agama buffet yang kita boleh pilih, yang ini baik kita ambil, yang ini kita tak boleh terima, walaupun kebenaran kita tak boleh terima, kita tak nak ambil. So kita jangan jadi seperti orang jahiliah, seperti orang Yahudi yang nak bukti demi petunjuk, demi sign tanda-tanda ni semua. Kalau kita ingat orang-orang Yahudi, dia nak petunjuk, dia nak bukti, okey, kirimkan makanan daripada langit. Dia, bila kita nak bukti dan petunjuk yang jelas, seperti kita tidak yakin pada Allah dan kita insult, kita merendahkan Allah punya status yang maha berkuasa, yang maha mengetahui, kita meragui kekuasaan Allah. Jadi kita dah ragui, kita minta petunjuk, kita minta bukti. Buktikan aku ini, aku nak petunjuk, aku nak tanda-tanda ini. That means kita merendahkan kekuasaan Allah dan kita merendahkan keyakinan kita pada Allah. Jadi kesilapan balik pada diri kita. Jadi itu yang kita nak kena perbaiki. Keyakinan kita pada Allah dan juga kita punya keimanan. Dan berhati-hati dengan bisikan syaitan. So, Masya Allah, ada banyak mesej. Sekejap saya baca. Alhamdulillah. Izin solat dulu. InsyaAllah Ibu Hasni. Oh, suaranya pelan ya. Oh, minta maaf. Okey. So itulah sedikit sebanyak penjelasan tentang solat istikharah. I think saya yakin ramai orang pernah lakukan solat istikharah. Jadi bila kita dah lakukan solat istikharah, yang siapa pernah lakukan solat istikharah, dan jika sesuatu terjadi, jangan ambil perkara itu sebagai satu petunjuk daripada Allah untuk kita berhenti melakukan perkara yang berkaitan ibadah. Lagi-lagi berkaitan mencari rezeki itu adalah ibadah. Jadi kita harus ambil ini sebagai satu ujian untuk kita mencari solusi, menyelesaikan masalah itu. Itu bukan petunjuk yang itu, kerana kita tak tahu petunjuk perkara itu terjadi, apakah itu perkara yang benar atau tidak. Jadi kita harus cari kebenarannya di mana, dan jangan mencari pembenaran. Kita harus terima kebenaran walau sepahit apa, kerana kebenaran tu memang pahit. That's why banyak orang tak boleh terima kebenaran. Dia selalu membenarkan diri dia untuk kepuasan nafsu, dan dia akan mengeluarkan banyak cara untuk deny, untuk menolak kebenaran itu. Jadi berhati-hati dengan bisikan syaitan, hasutan syaitan, fitnah-fitnah akhir zaman ini. Kerana yang rugi itu bukan orang lain tapi diri kita sendiri. So I hope I dapat I hope you all understand, faham apa yang I baru sampaikan.
I pun tak boleh lama kat sini because I ada meeting dan ada kegiatan lain. Jadi apa yang I sampaikan tadi, yang baik dan benar itu daripada Allah, dan yang salah dan silap itu daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.